بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. وعند ذلك يتلو عليك الشيطان فضل العلم ودرجة العلماء وما ورد فيه من الأخبار والآثار. Jadi kita masih dalam bacaan kitab Bidayatul Hidayah pada muqaddimah al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Kata al-Imam Al-Ghazali, wa inda dhalika ay qasd asy-syaitani taslik asy-syarri fi tariq al-khair. Jadi ketika tersebut yaitu apa? Yaitu syaitan bertujuan untuk menjalankan kejahatan dengan cara kebaikan. Maksudnya memberikan kekaburan kepada penuntut ilmu dan juga orang-orang yang nak menuju kepada jalan kebaikan ini kepada yang buruk tapi dihiaskan dengan jalan yang baik. Cara dia bagaimana? Yatlu alaika syaitanu fadlal ilmi ay nafi'i wa darajatal ulama'i. Pada ketika syaitan nanti akan selalu memaklumkan kepada kamu, kata Imam Ghazali, tentang kelebihan ilmu yang bermanfaat, tentang kedudukan dan darjat para ulama al-amilina bimizan syar'i wa ma warada fihi ay al-ilmi min al-akhbari. Dan juga dia juga akan menerangkan berkenaan dengan hadis-hadis. Dia akan sebutkan kepada kamu, syaitan juga akan mengingatkan kamu tentang hadis-hadis pun kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal athari wa hiya aqwal as-sahabati wa hiya aqwal as-sahabati wat tabi'in, yaitu ucapan para sahabat dan tabi'in. Seperti apa? Kama qala sallallahu alaihi wasallam, nadratun ila al-alimi ahabbu ilayya min ibadati sanah siyamiha wa qiyamiha. Melihat kepada alim tersebut itu lebih disukai di sisiku, kata Sayyidina Rasul, daripada beribadah selama 1 tahun. Iaitu dengan solat, dengan puasa dan solatnya. Siyamiha wa qiyamiha. Wa qala, ni hadis-hadis yang nanti akan dimainkan, dibacakan. Syaitan akan selalu ingatkan kepada penuntut ilmu dengan hadis-hadis ni. Kelebihan ilmu, kelebihan ulama. Wa qala an-nasu 'alimun wa muta'allimun wal baqi hamajun. Ay dhubabun saghir kal ba'udi yaqa'u 'ala wujuhil hamir wal ghanami al mahzulah. Jadi an-nasu 'alimun wa muta'allimun. Manusia ni ada 2 kelompok. Apa dia? Alim, muta'allim. Alim dan juga yang muta'allim. Wal baqi hamaj. Yang lain daripada itu adalah hamaj. Hamaj ni apa dia? Hamaj ni adalah hama. Bukan hama, apa ni? Orang panggil apa? Lalat kecil. Bukan lalat kecil sebenarnya. Dia yang kecil pada lalat, orang panggil apa? Gatai. Orang teman. Dia panggil apa? Bari. Gatai ke lah. Zubabun saghir, dia kata kalba'ud. Dia kecil. Dia sama nak macam dengan nyamuk. Pada isap darah juga. Yaqa'u 'ala wujuhil hamir. Yang suka menghinggap pada wajah keldai dan juga di wajah ghanamin mahzulah. Kambing-kambing yang kurus. Jadi manusia ni 2 aja. Jadi syaitan akan sebut dekat telinga penuntut ilmu dan yang tidak mau beramal ni, dia akan sebut yang tu. Dia kata, ingat ni untuk ilmu ni sekan. Kalau jadi alim lagi sekan. Untuk je. Ramai tak payah. Wa qala fadlul alim, dalam hadis yang lain disebut qala fadlul alim 'ala al-'abidi 70 darajah ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Kelebihan alim ke atas abid itu 70 darjah. Dan beza antara 1 darjat dengan 1 darjat adalah di antara langit dan bumi. Maksudnya jauh perbezaan dia. Wa qala
Man lam yahzan li mautil alim fahuwa munafiq. Fa innahu la musibata a'zamu min mautil alim. Siapa yang tidak sedih dengan kematian alim, maka dia munafik. Karena sesungguhnya tidak ada musibah yang lebih besar melainkan dengan matinya alim. Ada lagi hadis, qala innal amala al-qalila min al-ilmi ma'al ilmi yanfa' wa innal amala al-katsira ma'al jahli la yanfa'. Jadi sesungguhnya amal yang sedikit itu bersama dengan ilmu itu bermanfaat. Tapi amal yang banyak tapi dengan jahil itu tak bermanfaat. Ma'ruf. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, mautu alfi 'abidin qa'imin bil laili sha'imin bin nahar ahwanu min mauti 'alimin wahidin. Mati 1000 ahli ibadah yang bangun panjang malam, yang berpuasa di siang hari, itu lebih ringan dibandingkan dengan matinya seorang alim. 1000 abid dengan seorang alim lebih berat kematiannya. Maksudnya dirasakan. Dan kerana apa? Yu'allimu ma ahallallah wa ma harramah fa illam yazid 'ala al-fara'id. Nah. Ataupun di sini ya'lamu ma ahallallah. Min mauti 'alimin wahidin ya'lamu ma ahallallah wa ma harramah wa illam yazid 'ala al-fara'id. Jadi kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat, mati 1000 abid itu lebih ringan daripada matinya seorang alim, yang alim tersebut mengetahui halal dan haram, nah, wa illam yazid 'alal faraid, walaupun dia tidak menambah melainkan yang fardu saja. Maksudnya yang alim ni hanya buat solat fardu saja, puasa fardu saja, nah, tapi dia lebih berat kehilangannya dibandingkan dengan kehilangan 1000 abid. Wa qala ar-Rabi' al-ulama'u surujul azminah fa kullu 'alimin misbahu zamanihi yastadhi'u bihi ahlu zamani. Ulama ini adalah pelitanya zaman. Setiap alim itu adalah pelita pada zamannya yang dia menerangi, yang digunakan oleh ahli zamannya sebagai penerang kepada kehidupan mereka. Itu maksudnya. Ini antara hadis-hadis ataupun khabar daripada tabi'in, daripada sahabah berkenaan dengan kelebihan alim dan juga kelebihan ilmu dan kelebihan darjatnya alim. Ini yang akan disebutkan. Kerana syaitan cerdik. Dia bukan datang kat orang semua dengan cara yang sama. Ya. Dia tak akan datang dengan penuntut ilmu suruh buat maksiat. Kan dia tahu ini orang yang nak jauh daripada maksiat. Tapi dia akan datang dengan jalan yang baik, tapi dengan niat untuk menjauhkan orang tersebut daripada kebaikan. Wa yulhika, tetapi ayyaj'aluka syaitanu ghafilan. Nampak? Tetapi syaitan nanti akan menjadikan kamu lalai dengan hadis-hadis yang lain. Dia ingatkan kamu tentang kelebihan, dia lupakan kamu tentang hadis-hadis yang mana disebut oleh Rasulullah sebagai ingatan kepada penuntut ilmu. Apa di antara hadisnya, an qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Sesiapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuk kepadanya, tidak beramal, maka tidaklah bertambah daripada Allah melainkan kejauhan dia daripada Allah. Dia akan makin berjauhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yughfiluka syaitan aidan, juga syaitan nanti akan melalaikan kamu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an qawlihi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi 'adzaban ay ta'dziban yaumal qiyamati 'alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi ay lam ya'mal bihi. Rawahu at-Tabarani wa Abdullah bin Ali wal Baihaqi an Abi Hurairah lakin bilafzi lam yanfa'hu ilmuh. Nah. Jadi hadis yang lain disebut manusia yang paling berat menerima azab di akhirat nanti adalah alim yang tidak bermanfaat. Allah Ta'ala tidak menjadikan ilmunya bermanfaat. Tamam? Jadi dia tidak beramal dengan ilmunya. Maksud ilmu tak bermanfaat, dia tidak beramal. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul kathiran fi ad-du'a ta'liman li ummati. Jadi Nabi banyak menyebut doa
Apa doa Nabi kita Muhammad yang Nabi ajarkan kepada umat? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Jadi Nabi kita mendoakan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Apa makna ilmu la yanfa'? Wa huwa ma la yashabuhu amal. Ini ilmu yang tidak disertakan dengan amal. Itu maksud yang la yanfa'. Wa ma la yu'zan fi ta'allumihi syar'a. Yang la yanfa' juga dengan maksud ilmu yang tidak diizinkan pelajarannya oleh syarak. Syarak tak bagi mengaji ilmu tu. Contoh ilmu apa? Ilmu nujum dengan niat untuk meramal dan sebagainya. Atau ma la yuhazzib al-akhlaq, ataupun ilmu yang tidak boleh untuk nak membina akhlak. Wa qalbin la yakhsha. Dan juga qalbin la yakhsha ay li dhikrika wala li sama'i kalamik. yakni hati yang tidak. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Nabi doa juga. Itu daripada jantung hati yang tidak khusyuk. Khusyuk dengan maksud apa? Khusyuk daripada mengingatimu dan khusyuk daripada mendengar kalammu. Wa huwa qalbul qasi. Maksud qalbun la yakhsha' qalbun qasi. Hati yang keras. Wa amalin la yurfa'. Amalin la yurfa' ay raf'a qabulin li riya'in aw faqdin nahwi ikhlas. Nah. Jadi apa ni amalin la yurfa', amal yang tidak diangkat, makna tidak diangkat pada tidak diangkat maksud tak diterima. Nah, ay raf'a qabul, tak diangkat dengan maksud tidak diterima. Karena apa? Li riya'in, karena riya' au faqdi nahwa al-ikhlas, ataupun hilang ikhlas. Tamam? Likauni sahibihi maghduban alaihi. Kenapa apa ni tak diangkat amalan tersebut, maksud tak diterima? Karena yang melakukan amal tersebut dimurkai oleh Allah. Wa du'a'in la yusma', makna du'a'in la yusma' ay la yaqbaluhu Allah. La yaqbaluhu Allah wa la yu'taddu bih. Yani doa yang tidak diterima oleh Allah, fakana ghaira masmu'in liqubthi sahibih. Maka seolah-olah tidak didengar karena buruknya pelaku doa tersebut. Nah, orang yang berdoa tadi ni buruknya akhlaknya, buruknya perbuatannya menyebabkan seakan-akan doa tadi tidak didengar. Du'aun wa du'ain la yusma'. Wa fi riwayatin la yustajab. Ada riwayat sebut wa du'ain la yustajabu. Ini riwayat al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan riwayat Imam Muhammad ibn Abdullah al-Hakim daripada Sayyidina Anas, lakin bi isqati qalbin la yakhsha. Nah, dalam riwayat yang disebut Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Nah, la yustajab. Nah, jadi di dalam riwayat itu digugurkan wa qalbin la yakhsha. Tumpahi. Dan juga ada hadis lagi yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga syaitan melalaikan kita daripada mengingatinya. Wa yughfiluka syaitanu aidan an qawlihi sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Nah, ini aku telah diperjalankan pada malam aku diisrakan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bi aqwamin tuqradu shifahuhum bi maqarida min narin. Ini mereka sedang mengerat lidah mereka dengan ataupun bibir mereka dengan maqarid minan nar. Nah, ini apa ni, gunting besar. Kerat dengan gunting besar. Fa qultu man antum? Qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi. Ay la naf'alu. Wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Kami ini adalah kelompok yang dulu menyuruh melakukan kebaikan, tapi kami sendiri tidak beramal dengan perkara tersebut, dan kami melarang orang melakukan kejahatan, tapi kami sendiri yang melakukan perbuatan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik.
وفي السراج المنير للشربيني روي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, diriwayatkan daripada dalam kitab Sirajil Munir kalangan Al-Imam Khatib Syirbini, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, qal ra'aitu lailata usriya bi rijalan tuqradu shifahuhum bimaqarida min narin. Nah, pada malam Isra' Mi'raj, pada malam Isra' iaitu malam Nabi berjalan, diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, aku melihat beberapa orang lelaki yang mana mereka menggunting bibir mereka dengan gunting-gunting neraka. Faqultu man haula'i ya Jibril. Ini ditanya kepada Sayyidina Jibril. Dalam riwayat yang tadi, Nabi bertanya kepada mereka itu sendiri. Dan riwayat yang lain, Nabi bertanya kepada Sayyidina Jibril, tidak tanya kepada lelaki itu. Man haula'i ya Jibril? Qala haula'il khutaba min ummati. Ini adalah khutaba, penceramah. Penceramah di kalangan umatmu. Ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab. Na'udzubillah. Mereka mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Wa yansawna anfusahum. Tapi lupa pada diri mereka sendiri. Wa hum yatluna al-kitab. Dan mereka membaca kitab. Maksudnya tak beramal dengan apa yang telah mereka sebutkan. Fa iyyaka ya miskinu an tuz'ina litazwirih. Jadi iyyaka ni dengan maksud apa dia? Fa uhadziruka. Jaga-jaga kamu. Ini ingatan kata al-Imam Al-Ghazali, ya miskin ay ya ayyuhadz dzalilud dha'if. Wahai orang-orang yang hina dan lemah ini, alladzi la fitnata lah, yang tak cerdik ni. Yang selalu lalai ni, an tuz'ina ay an tanqada. Maksud daripada janganlah jaga-jaga kamu wahai miskin, kita ni lah miskin ni. Jangan kita menundukkan diri kita litazwirihi ay litazyini syaitani al-kadhiba 'alaika. Jangan kita tunduk kepada tipu helah yang telah dilakukan oleh syaitan. Wa tatadalla ay tasilu wa fi nuskhatin fayudlika bihabli ghururih. Sehingga menyebabkan kamu nanti akan terikat dengan apa ni, dengan belitan ataupun tali tipuan yang telah dipajangkan oleh syaitan pada ketika itu. Wa idza kana ta'allumul ilma was-su'alu anhu. Wa idza kana ta'allumul ilmi was-su'alu anhu wajiban liqaulihi ta'ala. Kalaulah menuntut ilmu dan juga su'alu anhu, yakni su'al 'anil ilm, yakni bertanya tentang ilmu itu wajib liqaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri ay al-ilmi in kuntum la ta'lamun. Fal'amalu bil ilmi ba'dal ilmi wajibun. Baik, kalaulah disuruh menuntut, bertanya tentang ilmu pun wajib. Fas'alu ahla dzikri. Maksud dia dengan fi'il amr. Al-amru lil wujub. Tanyalah kepada ahli ilm. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu tanya. Kalau disuruh tanya saja pun dah wajib. Bagaimana dengan amal? Dengan ilmu setelah mana kita mengetahui tentang perkara tersebut, iaitu juga wajib. Fayuqalu wailun, maka kata al-imam, fawailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidatan wa wailun lil alimi haitsu lam ya'mal bima 'alima alf marratin. Allah. Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, fayuqalu wailun ay 'adzabun wa halakun aw wadin fi jahannam kama qalahu Syirbini. Kata Imam Syirbini terjemahkan wail dengan makna wadi fil jahannam. Sebagian ulama terjemah dengan azabun wa halak. Maksudnya azablah, binasalah. Ataupun ada yang juga yang terjemah neraka wail lah. Nama neraka. Neraka wail lah. Ini wadi dalam neraka, dalam jahannam. Jadi wail ni dia bukan neraka yang asing, tidak. Dia dalam jahannam ada wadi dia. Dia ada tempat yang siksaan khas. Sebab itu dipanggil wail. Jadi wadin fi jahannam. Faham?
Jadi kata wailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidah. Nah, azablah, binasalah, neraka willah kepada orang yang jahil haitsu lam yata'allam marratan wahidah fi umrihi kulli. Maksudnya yang mana dia tidak mempelajari ilmu, ni orang yang jahil, maka binasalah dia sekali saja. Maksudnya dicela dia dengan sekali celaan. Wa wailun lil alimi haitsu lam ya'mal bima 'alima alf marrah. Dan celaka juga kepada alim yang tidak beramal dengan ilmunya 1000 kali. Maksudnya lagi berganda daripada alim, 1000 kali ganda. Nah, ai masalan, wa yuqalu aidan wailun lil alimi haitsu lam ya'mal bima 'alima 70 marrah. Ada sebahagian riwayat sebut dengan 70 kali dicela kepada alim yang tidak beramal dengan ilmu. Fa qawluhu alf marrah yata'allaqu bi qawlihi lam ya'mal. Jadi ada ta'alluq dia dengan lam ya'mal sini, wa kadza qawluhu marrah fa huwa muta'alliqun bi qawlihi lam yata'allam. Wa huwa azhar wa ahsan. Jadi kalau kita terjemah macam mana? Kalau kata Syekh Nawawi Jawi, tambihkan kepada kita, alfa marrah ni bukan kepada wail. Bukan ta'alluq dia kepada wail. Ta'alluq dia kepada lam ya'mal. Maksudnya wailun lil alim haitsu lam ya'mal alfa marrah. Yani lam ya'mal alfa marrah. Boleh? Wailun lil alim haitsu lam ya'mal alfa marrah. Tamam. Jadi kata beliau, wa yajuzu an yakuna kullun min adh-dharfain muta'alliqan biqawlihi wail. Boleh juga dia kata untuk ta'alluq dengan wail, maksud celaka 1000 kali. Ya. Baik. Fil mawdi'aini idza kana bi ma'na azab aw halak. Tu kalau kata dengan makna azab ataupun halak, boleh kita takdirkan begitu. Boleh? Wala yajuzu zalika idza kana bi ma'na wadi. Tak boleh kalau dengan makna wadi, li'annahu ismu zat. Kerana ismu zat la yata'addad. Ismu zat la yata'addad. Boleh? Kerana isim zat tidak boleh berbilang-bilang. Wa hina idzin yakunu azabul alimi a'zama min azabil jahil. Jadi kalau begini dengan maksud begitu, maka dimaksudkan dengan wailun lil alimi haitsu lam ya'mal bima 'alima alf marrah. Boleh? Jadi dengan maksud kalau kita takdirkan alf marrah tadi, zaraf tersebut kembali kepada dita'alluq dengan wail, maksudnya celakalah kepada alim 1000 kali bila mana dia tidak beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Tapi kalau dengan wail dengan maksud wadi, tidak boleh. Nah, maksudnya neraka wail lah kepada alim 1000 kali. Tak boleh. Kerana apa? Kerana neraka wail ni ismu zat. Nama, tempat. Bila nama, maka la yata'addad. Tidak boleh berbilang-bilang. Wa hina idzin yakunu azabul alim wa hina idzin yakunu azabul alimi a'zama min azabi al-jahili. Na'am. Wa bihasabil adad faqad dunal hay'ah. Baik, kata Imam Nawawi Jawi, dia bagi tambih lagi. Ya, betul. Nah, ataupun na'am di sini dengan istidrak bermaksud lakin huwa bihasabil adad. Pada segi adat sahaja, bilangan sahaja, la al-hay'ah. Dun al-hay'ah, bukan bentuknya. Karena kemungkinan satu kali azab kepada jahil. Jadi kalau orang tengok di sini, orang kata wailun lil jahil haitsu lam yata'allam marratan wahidah. Wa wailun lil alim haitsu lam ya'mal bima 'alima alf marrah. Ya, baik aku jadi jahil. Nah. Daripada jahil dengan alim, baik aku jadi jahil. Jahil tak kena seksa sikit je dia kata. Seksa sekali je. Jadi alim, seksa 1000 kali kalau tak beramal. Baik jadi jahil terus sampai kemampuan. Oh jadi jahil, lepas tu mengaji pun tak mau apa tak mau. Kenapa? Kerana pegang dengan benda ni. Tak, tu bukan maksud dia. Itu kata Al-Imam Nawawi Jawi rahimahullah. Karena ya pada segi adat kita nampak disebut di sini alim yang tidak beramal dengan ilmunya itu dikenakan azab 1000 kali. Jahil yang tidak beramal, yang apa ni, yang tidak belajar, dah tak belajar nak beramal macam mana kan?
Maka pada waktu tersebut disiksa dengan satu kali azab sahaja. Baik katanya, yang disebut ni pada adat saja, bukan hay'ah. Karena kemungkinan, fayumkinu, kata Syekh, an yakuna al-azabul wahidu ashadda min alfin bi'adha. Karena kemungkinan satu kali azab tu, itu lebih berat daripada 1000 kali ni. 1000 kali kalau kata tibai slow-slow. 1000 kali juga. Nah, dengan sedah tapi timpa dengan krim. Macam mana? Sedah. Tak sama. Akan beza. Boleh? Sebab tu, tanbih ni perlu untuk kita ambil faham. Takut ada orang nanti dia akan main-main dengan alim. Sebab tu kita disuruh ittaqu zallatal alim. Jaga-jaga kita dengan gelincirnya orang alim. Jaga-jaga itu dengan maksud apa dia? Jaga kita daripada kita mengikuti mereka, daripada kegelinciran tersebut. Dan jaga juga lidah kita daripada tergelincir kata kat mereka. Karena mereka boleh ditegur oleh Allah Ta'ala, boleh untuk berubah dengan ilmunya mereka. Karena al-ilmu rahimun baina ahli. Wa ilmu rahimun di ahli. Dan ilmu juga rahim kepada ahlinya. Nah, insya-Allah dengan berkat ilmu tersebut Allah Taala akan selamatkan nanti berkat ilmu tersebut, insya-Allah. Tapi kalau kita yang jahil pi celah orang alim, tak tentu kita selamat. Sebab tu kata Nabi SAW, ittaqu zallatal alim. Jaga-jaga kamu dengan gelincirnya alim, iaitu dengan cara kamu menjaga lidah kamu daripada mencela mereka dan jaga daripada kamu mengikuti jalan tersebut. Itu saja. Wa aidan innal 'alima idza taraka wajiban aw fa'ala muharraman yu'adzibuhu Allah Ta'ala. Dan diketahui juga di sini bahawa alim ketika mana meninggalkan yang wajib ataupun melakukan perbuatan yang haram, itu mereka akan diazab oleh Allah. Wa yakunu ta'dzibuhu ta'ala lahu tathiran lahu kada qala ba'duhum. Jadi azab tersebut untuk apa tujuannya? Untuk membersihkan mereka. Faham? Wa ala hadha al-ma'na ma yuqalu az-zabaniyatu tusri'u asra'a yusri'u. Az-zabaniyatu tusri'u lil ulama'i ghairi al-'amilina qabla 'abadati al-awthan. Jadi sebab tu disebut dalam sebahagian riwayat bahawa Zabaniyah, malaikat Zabaniyah ini akan cepat untuk menyiksa para ulama yang tidak beramal dengan ilmunya sebelum abadatil awthan. Ini disebut dalam Zubat kan? Apa dia? Dia punya matan ya? Wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubbadil wasan. Nah, kama ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-'alimu habibullahi walau kana fasiqa. Wal jahilu aduwullah walau kana 'abida. Ada juga dalam riwayat disebut kata alim ini adalah habibullah. Alim ini adalah kekasihnya Allah walau kana fasiqa. Wal jahil aduwullah walau kana 'abida. Dan jahil adalah aduwullah, musuhnya Allah Ta'ala walaupun dia adalah abid. Baik, ada disebut dalam riwayat wa hukiya, kata al-Imam Nawawi al-Jawi, anna ba'dhan nasi ikhtalafa fi syarafil ilmi al-alimi al-fasiqi wa syarafil jahili al-abid. Jadi ada sebahagian orang duk bincang, mana lebih afdal ni? Yang lebih baik siapa dia? Alim yang fasik ke orang jahil yang abid? Ahli ibadah yang jahil tapi dia ahli ibadah. Nah. Ataupun alim yang fasik. Mana yang lebih baik? Maka faqaraja ahadun minhum wa dhahaba ila sawma'atil 'abidi al-jahili. Jadi dia nak test seseorang tu, pergilah ke tempat ibadahnya si abid yang jahil ni. Faqala, duduk kat belakang dinding, lepas tu dia pun sebut macam suara tu lah. Dia kata, ya abdi qabiltu da'watak. Wahai hamba aku, buat suara. Hamba tu tengah sembahyang ni, tengah duk zikir apa semua dia. Tapi jahil lah. Tengah duk zikir, lepas tu dengar bunyi, ya abdi qabiltu da'watak wa ghafirtu laka dhanbak wa ghafartu laka dhanbak fatruk al-ibadata wastarih. Nah, aku dah terima taubat kamu, kata. Tinggalkan ibadah. Rehat dia, pergi. Nah, tak apa dah. Faqala al-abid, terus abid tu dengar tu kejut tu. Dia kata, ilahi.
Wahai Tuhanku, dia kata, inni arju minka hadha. Yang ni aku dah harap lama dah. Tunggu suara ni. Wa inni ahmaduka wa ashkuruka wa a'buduka min zamani kadha. Nah. Maka dia kata, aku bersyukur kepada kamu, ya Allah, dah sembah kamu daripada sekian-sekian waktu lagi. Tunggu ayat ni tu keluar. Fasara muqti'an wa kafiran bijahli. Dan terus jadi salah dan dia kafir pada tu dengan kerana apa? Kerana jahil dia. Summa dhahaba ahadun minhum ila al-alim al-fasiq fa idha huwa yashrabu al-khamr. Dan seorang lagi pula pi tengok seorang alim yang katanya fasik. Kerana alim ni tengah pi tu pula, kebetulan waktu pi tu yashrabul khamr. Hala kaunihi yashrabul khamr. Nah, tengah duk minum arak. Faqala ya 'abdi ittaqi minni wa ana rabbuk. Nah, asturu dhanbaka wa anta la tastahi minni fa inni uridu an ahlikaka. Maka kata si inilah yang Pak Long ni duduk tepi dinding ni, dia kata, wahai hamba-Ku, aku ni Tuhan kamu, dia kata. Kamu tak malu ke, tak takutkah kamu dengan aku? Aku Tuhanmu. Aku tutup dosa kamu. Kamu tak malu daripada aku. Dia kata, sekarang aku nak seksa kamu. Dia kata. Nak jatuhkan azab. Kata lelaki ni nak test. Mana dia buat dosa. Maka, apa yang dibuat? Fasallal alimul fasiqu sayfah. Si alim tadi terus keluar pedang dia kata. Wa kharaja min makani. Keluar dia daripada rumah dia, cari sampai dia suara tu. Faqala ya mal'un. Anta la ta'lam rabbak fa inni u'allimuka rabbak al'an. Kata dia, wahai apa ni mal'un, wahai yang kena laknat, nah, kamu tak kenal siapa dia Tuhan. Nah, siapa dia Tuhan kamu. Anta la ta'lam rabbaka fa inni u'allimuka rabbak al'an. Hari ni aku nak ajak kamu siapa dia Tuhan. Tuhan bukan macam hang. Kan? Tuhan bukan macam seorang hang tu. Dan suara macam orang. Fafarra dhalika al-qailu fa'alima dhalika syaraf al-ilmi wa ahli. Maka dia pun lari. Dia baru dia tahu kata, perbincangan kita tadi betul lah. Alim itu lebih mulia. Walaupun dengan jahil, walaupun dengan maksiat yang dia lakukan. Maksiat tadi dilakukan dengan keadaan mungkin kerana dia nafsu dia. Tapi tetap dia tahu bahawa benda ni tidak boleh. Cuma dia buat terkalah dengan nafsu dia. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mengetahui, berilmu dan juga kita beramal dengan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan ada alasan lagi depan ni baik jadi jahil daripada tak mau jadi alim. Sebab orang jahil kena seksa sekali ya. Orang alim kena seksa 1000 kali. Imam Ghazali sebut. Baca syarah. Baru kita tahu. Sekali itu kena teruk daripada 1000. 1000 tu kalau kata dia ambil apa ni, orang panggil apa? Batang lidi. Gabung 1000. Teribai sedah. Dengan ambil kayu balak, timpa atas kepala. Mana lagi teruk? Tu sekali tak? Nah, ni pun 1000 tak? Kan Sayyidina Ayub alaihi salam ketika mana memukul isterinya, disuruh pukul 100 kali. Maka macam mana nak pukul 100 kali ni? Hanya Allah Ta'ala kata, kumpulkan orang panggil apa? Macam ranting tu. Ada 100 ranting. Kemudian pukul dengan sekali saja. Sekali itu dikira 100. Boleh tak nak buat macam tu kalau di akhirat nanti? Mungkin. Kepada alim. Boleh. Baik, sekarang ni Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menceritakan berkenaan dengan ahwal penuntut ilmu. Maratib tulabul ilm. Wa'lam anna an-nasa fi talabil ilmi ala 3 ahwalin. Ketahuilah ayyuhal muridu li talabil ilmi, wahai murid yang nak menuntut ilmu, anna an-nasa fi talabil ilmi ala 3 ahwalin, ay maratibah. Yani manusia dalam menuntut ilmu ni ada 3 martabat. Apa dia yang pertama? Awalan, rajulun talabal ilma liyattakhidhahu ay liyaj'alahu zadahu ila al-ma'ad. Seorang yang mana menuntut ilmu untuk menjadikan ilmu tersebut bekalannya ilal ma'ad. Ma'ad apa dia? Ail akhirah. Bukan al-ma'ad. Duk di perlih tu. Tu al-ma'ad. Nah. Tahu al-ma'ad nah? Tak tahu. Gelak apa dah? Tak tahu gelak. Al-ma'ad tu apa ni? Allah al-alawiyah, ma'ad alawiyah.
Mak Alawiyah di Perlis. Sekolah agama tu naklah. Banyak orang Perlis, banyak Al-Ma'ad lah. Hak main set ni banyak game Al-Ma'ad. Tamam. Faham dah? Payah buat lawak, tak faham tapi orang gelak. Lebih kurang artis juga lah. Artis yang tu buat lawak bodoh pun orang gelak. Saja layan pergi lah daripada tu. Bila nak dapat bantuan. Fa innaha ma'adul khalqi. Kerana apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akhirat ni adalah tempat kembalinya makhluk nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yaqsid bihi illa wajha Allah wad daral akhirata. Dan dia tidak berniat yang lain melainkan semata-mata kerana Allah dan semata-mata kerana daral akhirah. Fa hadha ay ar-rajul min al-faizin ay najina min azabillahi ta'ala allahiqina bil khair. Ini orang-orang yang berjaya di akhirat nanti insya-Allah taala. Kemudian Al-Imam Nawawi Al-Jawi rahimahullah menerangkan tentang alamat alim akhirah. Ini alamat dia tentang alim akhirah. Kata Syekh, wa alamatu alimil akhirati salasatun. Tanda-tanda alim akhirat ni ada 3. Wahia adamu talabid dunya bil ilmi. Tidak menuntut dunia dengan ilmunya. Tak menuntut dunia dengan ilmu, maksudnya digunakan ilmu dengan tujuan dunia. Itu maksud dia. Boleh? Yang kedua, wa kaunu qasdihi bil ishtighali bil ulum naila sa'adatil akhirah. Fayakunu mu'taniyan bi ilmi al batin. Sa'isan di qalbihi wa bimujahadatin nafsi. Dan juga qasadnya dalam menuntut ilmu, sibuk dia dengan ilmu ni untuk apa? Naila sa'adatil akhirah, untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Jadi fayakunu mu'taniyan bi ilmi al-batin, maka dia akan sibuk dengan ilmu penyucian jiwa dia. Sa'isan li qalbihi bimujahadatin nafs. Maka disibukkan jantung hatinya tadi itu dengan mujahadatin nafs. Dengan mujahadah jiwanya. Yang ketiga, tanda bagi alim akhirat, kaunu i'timadihi fil ulumi ala ittiba'i sahibi syariah sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa aqwalihi. Jadi i'timad dia pada ilmu ni adalah untuk mengikuti sahibu syariah, iaitu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perbuatan dan pada ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Dan kemudian Syekh sebut wa alamatu adami talabid dunya bil ilmi. Baik, apa pula tanda orang tadi tidak menuntut dunia dengan ilmunya? Sebab tadi kan disebut alamatu alimil akhirah 3. Yang pertama adamu talabid dunya bil ilm. Tidak menuntut dunia ni dengan ilmunya. Sekarang ni apa tanda tidak menuntut ilmu tu dengan dunia? Tidak menuntut dunia dengan ilmu. Yang pertama, ayyakuna awwala amilin bil amri wa mujtanibin lin nahi. Dia orang pertama yang mengamalkan yang diarah. Kalau dia suruh buat, dia yang buat dulu. Dan dia orang yang pertama meninggalkan larangan ketika mana dia larang orang. Sebelum dia larang, dia yang buat, dia yang tinggalkan dulu perkara tersebut. Yang kedua, wa ayyakuna mujtaniban taraffuha mat'amin wa maskanin wa malbasin. Meninggalkan bermewah-mewah pada makannya, pada tempat tinggalnya dan juga pada pakaiannya. Yang ketiga, wa ayyakuna mun'azilan munqabidan an muqalatati sultani illa linushillah aw liraddi mazalima ila arbabi aw lisyafa'ati fi mardatillahi ta'ala. Dan juga ayyakuna mun'azilan munqabidan an muqalatati sultan, maksudnya menjauhkan diri daripada bercampur dengan para pemerintah, melainkan untuk menasihati mereka. Jadi bukanlah masuk bertemu dengan pemerintah tadi dilarang mutlak, tidak. Tapi kalau dia masuk dengan niat untuk menegur ataupun untuk memberikan kebaikan, bukan masuk tu kerja nak tegak je. Masuk dan baca nak tegak, dia jumpa pemerintah kerja nak tegak ni. Ni saya nak tegak sikit ni, baru kira jadi ulama yang besar. Lepas tu kena tulis dalam Facebook. Alhamdulillah saya telah menegur pemimpin ini. Bukan tu maksud dia. Lepas tu
Nasihah ni adalah kita mengucapkan ucapan yang teguran tersebut di belakang orang tadi lebih aula daripada kita i'lankan. Nah, lepas tu kata Sayyidina Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, kata beliau dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan qaulul haq inda sultanil jair, digunakan perkataan inda, kata Nabi SAW. Indiyah di sini maksudnya dengan maksud bijuari, duduk dekat dengan dia kemudian maklumkan kepada dia yang tak betul yang dia buat. Bukan ala sultanil jair. Kalau ala sultannya, kalau digunakan dengan perkataan ala, itu atas mimbar hentam. Ni guna Nabi sebut inda sultanil jair, tiba-tiba dia guna hadis itu ala sultanil jair, pindah atas mimbar hentam. Nah, pemimpin. Kira kalau boleh hentam atas mimbar, boleh duduk kat meja kuliah, boleh hentam dan sebagainya, tu kira habis lah tu. Kira macam kira kemah. Tu baru A, orang panggil. Ni baru ustaz-ustaz yang berani. Nah. Tu bukan berani orang panggil. Tak erti. Tak erti nak muamalah dengan orang. Tak erti nak muamalah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Musa alaihi salam ketika disuruh oleh Allah bertemu dengan Firaun, pun Allah Taala kata, ni Firaun mengaku Tuhan. Nah, apa kata Nabi, kata Allah kepada Musa, kepada Sayyidina Musa alaihi salam, qul lahu qawlan layyina, katakan kepadanya dengan ucapan yang lemah lembut. Kenapa disebut macam tu? Kata Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu, kerana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mengajarkan adab kepada Nabi Allah Musa alaihi salam untuk memuliakan seorang tadi mengikut kepada kedudukannya. Atau macam tu sekali. Walaupun dia adalah zalim, walaupun dia adalah kafir dan sebagainya, pun tetap kena raikan. Pada ketika sebut dia pemimpin, jangan kamu layan dia seperti mana dia adalah seperti kita, rakyat biasa. Jadi ini martabat yang perlu diambil berat dengan masalah tersebut. Kalau ini diamalkan, insya-Allah khair. Salahnya kita tidak ada hormat dengan orang. Bila kita jadi pemimpin, nanti orang tak hormat kita. Bila orang tak hormat kita pada tersebut, baru kita berasa. Nah, baru kita akan berasa waktu tersebut. Mahalnya harga hormat daripada orang. Sebab itu penting hormat. Nah, kita hormati orang. Jadi jangan guna macam politik yang ada pada waktu sekarang. Politik hentam. Semua benda nak hentam. Nampak? Mana hormat? Mana i'tiraf? Kalau orang ni ada ahli kelayakan dalam bidang tersebut, mana i'tiraf tentang perkara tersebut? Tak ada i'tiraf. Yang ada, cari kesalahan. Yang ada, runtuhkan kredibiliti. Yang ni tak diajar dalam Islam. Ini sistem barat yang merosakkan sistem pemerintahan. Dan ini yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah ketika mana tak puas hati dengan Sayyidina Osman, maka mula dicela dan kemudian dijatuhkan peribadi Sayyidina Osman dengan masalah peribadi. Hanya kerana tak puas hati dengan beberapa perkara, makanya dia yang bangkitkan isu tersebut sehinggalah Sayyidina Osman dibunuh. Jadi permulaan fitnah adalah ketika mana masuknya orang-orang yang macam ni, yang ada sikap macam ni. Jadi disentuh pada siapa? Disentuh pada pemimpin. Ya, dia keluarkan, dia tak boleh percaya, dia ni geng kroni, dia ni kata apa semua sekali. Lah kali orang tak puas hati, orang bangkit dan kemudian pergi bunuh Sayyidina Osman. Dan itu berterusan sampai sekarang. Nah, diajar oleh siapa? Diajar oleh Yahudi. Nah, diajar oleh Yahudi, dipakai oleh kita. Akhirnya rosak umat Nabi Muhammad SAW disebabkan kerana kita lebih berpegang dengan perkara tersebut. Jadi masuk bertemu dengan sultan ini tidaklah dilarang secara mutlak. Melainkan untuk apa? Linushin lahu. Untuk tujuan kita menasihati mereka. Au liraddi mazalima ila arbabiha. Ataupun untuk kita kembalikan balik perkara yang dilakukan kezaliman kepada rakyat dan sebagainya, kita kembalikan balik. Au li syafa'ati fi mardatillahi ta'ala. Seorang khalifah pernah dilawat. Datang seorang lelaki tegur khalifah tersebut. Tak ingatlah nama khalifah tadi. Ma'mun ataupun siapa. Ma'mun ma'ruf, zalim. Zalim juga dia pun. Dan alim. Nah. Dan bila datang tu, terus cakap kasar. Bila cakap kasar je, maka kata Ma'mun kepada lelaki tadi, wahai fulan. Nah. Maksudnya kamu nak tegur aku, dia kata. Ada orang yang lebih baik daripada kamu, pernah menegur orang yang lebih buruk daripada aku.
pun disuruh oleh Allah untuk cakap lembut. Nah, kamu lebih baik daripada Nabi Musa. Nabi Musa dihantar oleh Allah kepada Fir'aun, pun disuruh qulu lahu qawlan layyina. So cakap dengan lembut. Kamu lebih baik daripada Musa, dan aku lebih buruk daripada Fir'aun. Dan sampai kamu nak cakap macam tu kepada aku dengan kasar dan sebagainya. Nah, cakap dengan lembut, dia kata. Dan tu lebih sampai. Boleh. Yang ni yang hilang di kalangan anak muda sekarang. Adab mereka dengan para pemimpin. Mahmakan siapa pun. Siapa pun pemimpin tersebut. Bila dia diangkat oleh Allah jadi pemimpin, maka hak kita pada tersebut adalah memuliakan dia sebagai pemimpin. Baik, ketika dia melakukan kesilapan, menegur dia dengan jalan yang betul. Menasihati dia dengan jalan yang betul. Nah, itu yang cara dia. Ini tidak. Naik siapa pun pas ni, dia kerja dia nak hentam. Dia kata kami geng ni. Kami geng tak tahu, geng hentam dia bagi. Duduk dalam Facebook, dia dah dia punya tim dia akan hentam siapa saja yang naik pada tersebut. Cari kesilapan. Dapat duit. Dapat duit. Ini yang jadi masalah. Kerana ini jalan yang telah ditunjukkan oleh kelompok Yahudi. Na'udzubillah min dzalik, moga kita dijauhkan daripada kelompok tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian apa lagi tanda bahawa mereka ini tidak menuntut dunia dengan ilmu? Wa an la yakuna musari'an ila al-fatawi atau ila al-fatawa. Boleh baca dulu. Mereka tidak cepat untuk keluarkan fatwa. Ka'an yadulla ala man huwa a'lama minhu. Seperti apa kadang contohnya seperti mereka akan menunjukkan kepada yang lebih layak untuk mengeluarkan pandangan daripada mereka. Seperti disebutkan oleh Sayyidina Al-Imam Abdul Rahman Ibnu Abi Layla rahimahullahu ta'ala dalam Muqaddimah Majmu'. Dikatakan bahawa beliau pernah melihat 70 ahli Badar. Yang pernah ditanya soalan kepada salah seorang di kalangan mereka. Dan mereka menolak soalan itu dijawab, ditunjuk kepada orang lain. Sampailah akhirnya soalan tadi patah balik kepada orang yang pertama. Nah, ini Ashabul Badri. Yang alim di kalangan para sahabat Nabi. Yang terpilih di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka menolak. Akhirnya sampai soalan tu sampai patah balik. Rupanya pakat tolak balik, dia yang paling alim tu. Faham? Tapi macam tu sekali. Ini disebut kata, Kama ruwiya an Shuraih ibn Hani. Qala ataitu Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. As'aluha an al-mashi ala al-qufaini. Jadi kata sana Shuraih bin Hani. Siapa Shuraih bin Hani? Shuraih bin Hani ibn Yazid Abul Miqdam. Adrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'alah. Wa li abihi suhbah. Wa kana fi a'yani ashabi Ali radhiyallahu anhu wa shahida ma'ahu hurubah. Jadi dia pernah berperang dan juga mengikuti peperangan bersama dengan Sayyidina Ali, dan beliau wafat di Sijistan. Waktu ketika peperangan tersebut. Ini disebut dalam Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah. Tamam. Jadi kata Imam Shuraih bin Hani, Sayyidina Shuraih bin Hani, saya telah bertemu dengan Sayyidatuna Aisyah, bertanya kepada beliau tentang menyapu khuf. Faqalat, "Alaika bi Ali ibn Abi Talib fasalhu." Sayyidina Aisyah kata apa? Pergi tanya kepada Sayyidina Ali. Fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau pernah bermusafir dengan Rasulullah. Fasa'alnahu. Cuba tengok. Sayyidina Aisyah boleh tak kalau nak jawab tu? Boleh saja. Tapi beliau menunjukkan kepada yang lebih layak untuk menjawab pada waktu tersebut kerana dia pernah mengikuti musafir. Sayyidina Aisyah tak pernah ikut musafir? Pernah ikut. Tapi nak bagi tahu kepada kita di sini kata benda yang ketika mana orang tadi ada yang lebih perlu untuk jawab, serahkan kepada dia. Kalau ni dipakai oleh orang zaman sekarang, kan alhamdulillah. Yang tidak kita pun nak keluar fatwa juga. Kita tak tahu mengenai bukan bidang fatwa pun. Gagah juga nak fatwa. Rumah tangga orang berkelahi, dia pun jadi ahli mufti juga. Cerai ke tak cerai. Macam mana hukum Pak Long ni dengan Mak Long ni. Berkelahi. Yang rendah dalam keluarga tu masuk dalam Facebook. Akhirnya, yang jadi mufti siapa dia? Yang jadi mufti kita. Kat dalam komen. Ada 100 komen, 100 fatwa. Pening orang zaman lah ni.
Yang sonoknya, yang dalam bahagian agama ni, semua kat boleh cakap. Cuba kalau seorang bercakap pasal bahagian medik ni. Dia pakai kopiah, ustaz. Dia bahas pasal COVID-19. Tengok orang nak kata apa kat dia. Orang maki berjabu. Dia kata bengong bukan bidang hang nak cakap apa kan. Hang bukan tahu nak tahu apa. Pandemik dengan epidemik pun tak tahu nak beza. Apa dia pandemik tak tahu. No? Bubuh hentam ikut dan. Orang kan kata. Tapi, cuba kalau doktor tu pula pergi bercakap pasal agama. Salah pula tu. Oh terima, tak ada masalah. Dah ni semua orang boleh cakap pasal agama. Tak ada masalah. No? Kerja qasidah ya. No? Mengaji tak? Qasidah ya. Saya tengok. Kullu bid'atin dalalah. No? Kullu maknanya semua. Lain jadi penceramah. Tak ke pening kau orang. No? Cuba kalau teruskan dengan bidang kamu yang dulu. Bidang kamu dulu apa dia? Dah suara sedap. Boleh qasidah. Boleh bernasyid. Nasyid cukup. Duk kona habis ceramah buat apa? Nah, dah tak arti. Boleh. Ni tak gagah. Gagah nak cakap juga. Kerana apa? Kan tak larat nasyid tu. Tahu dah. Tak lepas api. Takkan main majlis duduk kat depan terus nasyid. Lepas tu orang pakat dengar dapat ilmu apa. Kan? Jadi akhirnya cari jalan. Cakap dia. Boleh cakap. Ini masalah. Tak ada takut dengan Allah Ta'ala. Mengaji tak tahu mana apa. Itu dia. Baik. Faham? Wa kama ruwiya an Sa'd bin Hisham ibn Amir annahu ata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yas'aluhu an witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan bahawa Sayyidina Sa'd bin Hisham radhiyallahu anhu, nama beliau Sa'd bin Hisham bin Amir al-Ansari al-Madani, ibnu ammi Anas. Nah, ini anak saudara Sayyidina Anas. Ibnu Am maksudnya sepupu Sayyidina Anas. Nah, Ibnu Am Anas. Dia sepupu Sayyidina Anas bin Malik, Sa'ad bin Hisham. Tamam. Dan dikatakan bahawa beliau telah bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas an witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalangan tabi'in ni. Faqala Ibnu Abbas, "Ala adulluka ala a'lami ahli al-ardi bi witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Nak tak aku bagi tahu kepada kamu orang yang paling alim di kalangan ahli bumi ini tentang witirnya Nabi SAW? Qala man? Qala Aisyah. Nah, fa'tiha fas'alha. Pergi jumpa dengan beliau, tanya kepada beliau an zalik wa kama ruwiya an Imran. Tengok no? Semua ditunjukkan kepada yang a'lam pada waktu tersebut. Kama ruwiya an Imran. An Imran ibn Hattan qala sa'altu Aisyah anil hariri. Saya pernah bertanya kepada Sayyidina Imran bin Hattan, bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini tabi'i masyhur, Imran bin Hattan. Nah, dia sebelumnya adalah ru'usil khawarij. Dia ketua khawarij pada zaman dia pada waktu tersebut, kemudian summata dia bertaubat setelah itu. Nah, dan Al-Imam Abi Dawud radhiyallahu Imam Al-Bukhari ada juga mengeluarkan hadis daripada beliau, daripada Imran bin Hattan dalam Bukhari. Dan beliau wafat pada tahun 84 Hijriah. Ini alim, nah. Qala sa'altu Aisyah 'anil harir. Saya bertanya kepada Sayyidina Aisyah tentang harir, tentang sutra. Faqalat i'ti Ibn Abbas fasalhu. Cuba tengok. Tadi tanya kepada Sayyidina Aisyah tentang witir, Sayyidina Abbas tanya kepada a'lam ahli al-ard bi witr. Siapa dia? Sayyidina Aisyah. Ditanya harir pula berkenaan dengan sutra pula. Pergi jumpa dengan Sayyidina Ibn Abbas. Dia alim dalam bahagian tersebut. Fasa'altuhu faqal Sali bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Abbas pula kata, pergi tanya Sayyidina Abdullah bin Umar. Dia alim bahagian tu. Fasa'altu bin Umar faqala akhbarani Abu Hafsin wa huwa Umar bin al-Khattabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama yalbasul harira fi dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Nah, ini dalam Bukhari pun ada hadis ni kan. Bila Sayyidina Rasulullah SAW, Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, belilah ni kan, sutra ni, comel. Kalau kamu pakai waktu ketika mana tetamu datang dan sebagainya, kan nampak segak. Nabi kata apa? Innama yalbasu hadha la yalbasu hadha illa man la qala. Kata,
Nah. Jadi man la khalaqa, maksudnya orang tak ada akhlak. Orang tak ada qimah, tak ada kedudukan dalam di sisi Allah Ta'ala nanti. Orang-orang yang macam ni yang pakai. Maksudnya kepada lelaki lah. Hada kulluhu fin nasihah, minan nasihah. Dan ini semua daripada babun nasihah. Faham? Baik, thaniyan, pukul berapa kan? Sejam lah. Wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah. Yang kedua pula. Tadi kelompok pertama, no? Kelompok pertama, orang yang menuntut ilmu kerana untuk dapatkan akhirat. Nah, dan kemudian ni orang yang berjaya. Baik, apa dia tanda-tanda ulama akhirat? Disebutkan oleh Syekh. Satu-satu disebut. Nah, jadi kita boleh nilai diri kita, jangan nilai ke orang. Ni duk baca ni, lepas tu nilai ke orang. Lepas tu ulama akhirat tengok, lepas tu dia tengok tutup guru. Ni akhirat ni. Nah. Jadi apa ni, kadang-kadang tengok kereta Tok Guru boleh jadi tak? Dia nak tengok akhirat ke tak? Jadi Tok Guru semua kena naik kereta Flintstone semua. Dia tolak pakai kaki. Zuhud ni dia di sini. Ini zuhud. Zuhud di dalam, bukan di luar. Maksudnya yang disebut oleh Maulana Syekh Nawawi Jawi radhiyallahu anhu, katanya min alamati adami talabi dunya bil ilm, kata ayyakuna mujtaniban taraffuha mat'amin. Taraffuh maksudnya lebih-lebih dalam makan. Biasa kalau kereta tadi memang perlu untuk perjalanan. Kalau dia perlu kereta yang elok kerana perjalanan dia jauh. Apa masalah dia? Itu bukan tarafuh. Itu keperluan. Tarafuh ni, kalau kata dia dah perlu sebiji kereta untuk perjalanan dia yang baik tadi. Dia ada 4 biji kereta dan tak ada kerja. 3 biji lagi tinggal kat rumah saja bayar. Itu tak ada kerja tu. Itu baru tarafuh. Makan kalau kata cukup dengan sekadar 1 pinggan, 2 pinggan dah cukup dah lauk. Ni dia hentam pergi ke hotel yang 100,000, duduk satu meja makan 2 orang je. Kerana nak tunjuk kata dia mewah. Pakaian yang dia boleh pakai dah dengan pakaian yang harganya sekian-sekian, tak pakai yang lebih-lebih. Bukan tujuan untuk ibadah, bukan tujuan untuk melakukan kebaikan, tapi tujuan untuk tarafuh. Tujuannya untuk apa? Nak tunjuk kepada orang. Itu yang dilarang. Faham tak? Ini bila baca yang ni, terus tengok kereta Tok Guru. Kereta Tok Guru, kereta Alfa. Ni tarafuh ni. Tarafuh apanya? Hang jalan macam dia ke? Pergi mengajar. Kawan Kedah sampai ke Johor. Takkan naik kancil. Jenuh berhenti semua R&R. Tolak pada ustaz, gurun berhentilah. Betul kaki. Pak gurun. Apa pula Pak gurun? Mana? Ikan batu. Ikan batu, tikam batu. Sungai Petani tu jauh masuk dalam. Tak ada kerja, berhenti sampai ke tu. Orang panggil apa? Aeon pun berhenti habis. Tak larat. Kita beda-beda tengok ayat-ayat tak apa lah kata. Betul kaki je. Sampai Johor 3 hari lepas tu sampai. Dia nak tengok ustaz, ada orang macam tu lah. Ustaz kata bawa duit lah, bolam duit dalam poket nak bagi sumbangan kat Tok Guru. Tengok kereta Tok Guru tu. Tok Guru ni ada mak tafihan tu, tengok. Ada kereta Alfa tu, tak payah. Dia suruh Tok Guru tu main naik kereta Datsun tahun 70. Datsun tahun 70, enjin cabut, keluar enjin tu. Lepas tu pula tu, sebelah-sebelah tu jadi orang apa, jadi karat tepi-tepi tu. Dia kalau hak tu dia bagi kan RM10 lah. Bang, dah ya. Kau hang bagi duit beli kereta baru. Tak pun. Bagi RM20 ya. Tu pun belagak lebih pada apa lagi. Nak kira dengan orang. Zuhud ni dalam hati. Kamu kalau kata pakai pakaian yang compan-camping, tapi dalam hati dengan dunia, tu tak zuhud tu. Tapi kalau orang ni pakaian dia elok dan sebagainya kerana nak menzahirkan syiar agama Allah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sayyidina Al-Imam Abu Hanifah, baju solat malam dia harga 1,000 dirham. Macam mana? Jubah Sayyidina Abu Hanifah 1,000 dirham. Untuk semayang tahajud dia. 1,000 dirham. 1,000 dirham berapa? Kalau 1 dirham sama dengan RM60. Kali dengan 1,000. 1,000 kali 60. RM60,000. Ada baju zaman lah RM60,000. Cari kain bawah baju RM60,000. Buat kat pekan Rabu kalau kena 200 pun maki berjabu. Kerat saja pun 200. Kuajak. Kuajak tu. Jek diri ya. Kawan tu jek punya selesa apa semua kena 200. Marah. Dah nak marah pakai kain beruk. Boleh.
Ni tidak amboi, dia punya nak marah tu Allah. Boleh faham? Tu kena faham lagi elok. Betul ada seorang lelaki wali Allah Ta'ala berkawan, seorang soleh berkawan dengan seorang miskin. Dan orang ni orang baik, orang soleh. Tu hari dia nak musafir. Maka si sahabat ni pesan kepada sahabat dia nak musafir ni, nanti kalau kamu sampai di negeri itu, jumpa abang aku. Sampai salam dekat dia. Maka si kawan ni pun sampai di negeri tadi, pergilah nak cari amanah kawan ni. Pergi jumpa, nampaklah. Pergi jumpa abang ni, yang kawan ni miskin. Sampai di kampung, di negeri tersebut, pergi cari tengok tu, dia. Rumah abang kepada sahabat yang miskin tadi ni. Rumah besar, ada pembantu, ada pengawal lagi. Hanya kena buat temu janji, baru boleh jumpa. Dan dijemput masuk, bila bertemu saja dengan tuan rumah, dimaklum kata saya sahabat kepada adik kamu, dia sampaikan salam kepada kamu. Maka dilayan dengan sangat baik. Sebelum balik, si abang tu pesan. Dia kata, wahai saudaraku, nanti kamu balik pesan kepada adik saya, tinggallah dunia tu. Tinggal dunia. Ni adik ni miskin. Dia yang kaya, patutnya adik dia pesan kat dia. Tapi adik dia kata dekat dia, tinggallah dunia tu. Kaya sangat ni. Tak, dia pula pesan kat adik dia. Tinggallah dunia tu. Terus bila ketika balik, bagi tahu saja kepada si adik, maka pada waktu tersebut dikatakan, menangis budak, adik tadi menangis. Si adik tu menangis. Dan dia kata, betul yang abangku kata. Keadaan yang kamu lihat pada abangku tadi dalam keadaan yang macam tu, tapi hatinya tidak ada langsung takluk dengan dunia. Hatinya dengan Allah. Beza dengan aku. Dan keadaan macam ni, humum ad-dunia, keinginan aku, kerisauan aku dengan dunia lebih daripada apa yang digambarkan. Diingat pada waktu tu yang zuhud. Tak, yang zuhud tu abang dia. Abang tu yang zuhud. Karena zuhud di dalam. Yang zuhud ni dalam hati kita. Kalau hati ni terikat dunia, maka pada tersebut masih lagi ahli dunia. Tapi kalau dunia ni di hujung jari, bukan internet ni. Dunia di hujung jari, maksudnya bila-bila dia boleh jentik. Maka ni baru ahli zuhud. Nak tahu tengok macam mana? Tengok ketika hilangnya dunia kita, bagaimana perasaan kita pada waktu tersebut. Dan ketika kita tengok dunia orang, apa perasaan kita? Kita tengok orang kaya, kita rasa macam mana? Kalau kita tengok orang kaya, kita kata, apa tu rezeki dia. Khair. Dia buat kerja. Kita dapat ni pun Alhamdulillah dah. Kalau kita kaya macam dia, tak tentu kita boleh mengaji macam ni. Kalau kita kaya, je duk kumpul kereta pula. Lah ni duk kumpul kitab. Bah kaya ni, tak kumpul kitab lah. Jadi apa ni, kita kata syukur Alhamdulillah khair. InsyaAllah apa ni, kita masih lagi terselamat dalam bab tersebut. InsyaAllah. Baik. Thanian, sikit lagi. Kita baca yang kedua, yang ketiga esok. Thanian, warajulun talabahu ay talabal ilm liyasta'ina bihi ala hayatih. Untuk bantu kehidupan dia. Ini rajul yang kedua ni, hayatihi ay ar-rajul ats-tsani. Hayatihi ay ar-rajul ats-tsani. Al-ajilati ay al-hadirah. Maksudnya untuk membantu kehidupannya yang di dunia ini. Wa yanala bihi ay al-ilmi al-izza, yani al-quwwata wal-karam wal-jaha ay al-qadra wal-manzilata wal-mala. Jadi dia menuntut tadi hanya kerana tujuan apa? Tujuan dia untuk mendapatkan kemuliaan, kekuatan, kepangkat, harta. Wa huwa alimun bidzalik. Dan dia tahu tentang apa yang dia niatkan. Ai bisababi dzalikal gharad. Dia tahu apa yang dia niat tu. Saya ni mengaji ni kerana apa tujuan saya ni? Tujuan saya ni kalau mengaji ni lebih-lebih sungguh-sungguh ni nanti akan dimuliakan. Sebab saya tengok ada orang ni dimuliakan. Dia orang yang macam ni, kalau yang niat dia macam ni, dia tak senang kalau tengok ada orang lebih tinggi daripada dia. Sama? Ketika dia tuntut ilmu lagi, dia akan tunjuk dah perangai dia. Hasad, dengki, buruk sangka akan ada pada orang yang sebi. Dia tak boleh tengok. Satu sama-sama akran. Dia tengok kawan dia lebih. Dia tak lepas habis. Dia kata kenapa dia lebih? Padahal kami mengaji sekali sama dulu. Tapi kenapa dia lebih terkenal? Kenapa dia lebih diterima oleh umat? Kenapa saya daripada tak terima? Tapi saya lebih alim daripada dia. Dia bukan ada apa pun, kerti apa pun tu. Ini sifat orang yang macam mana? Kerana talabil jah. Tapi kalau orang yang talabil akhirah, dia tengok orang ni dapat ya khair, insya-Allah. Itu rezeki dia.
Nah, Allah Ta'ala nak tinggikan dia, Allah Ta'ala muliakan siapa saja Allah Ta'ala kehendaki. Para anbiya tak pernah jealous dengan Sayyidina Luqman Al-Hakim. Walaupun Sayyidina Luqman disebut nama dalam Quran oleh Allah Ta'ala. Adakah dia lebih tinggi pada para nabi yang jadi guru dia? Tak lebih tinggi daripada guru dia. Tapi Allah Ta'ala sebutkan nama beliau dalam tu. Adakah para nabi lepas tu komplain dengan Allah Ta'ala, ya Allah, kenapa nama kami tak sebut? Buatlah surah kami. Jadi ada 124,000 surah. Semua nama nabi. Semua. Nah, tak, nabi-nabi tak macam tu. Bukan tu sifat para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ini sifat makhluk Allah Ta'ala. Nah. Ni kenapa ni? Dekat cermin jadi kelabu pelik. Oh, ada lalat. Halau lalat tu. Kurang ajar lalat tu. Tiba-tiba lalat tu pipi duduk pula dekat betul-betul kamera. Hebat lalat tu. Dengan lalat saja lekehkan kita. Baik. Lalat masuk live. Hilang dah lalat tu. Lambat sikit lah. Dia beza dekat 5 second juga tu. 5-6 second juga beza live ni. Baik. Jadi dia tahu tentang niat tersebut. Mustasy'irun ay mudmirun fi qalbih. Jadi berasa dalam hati dia. Rakakata halih ay dha'fa qalbih. Nah. Dan dia tahu kata dalam hati dia tu, tahu ni benda tak betul ni. Fa qawluhu rakakah ma'mulun li'alim wa mustasy'ir. Jadi alimun rakakata. Jadi dia maf'ul kepada alim dan maf'ul kepada mustasy'ir. Nah. Dan dia mengetahui tentang getaran hati dia tu. No. Tak betulnya apa yang dia rasa tadi. Wa qissata ay dana'ata maqsadih. Dan dia tahu buruknya niat dia tersebut. Bi fathhi sad. Ay maqsudih. Fa hadha ay ar-rajulu min al-muqatirin. Ay al-muqarribina anfusahum ala qatari hulkin. Nah. Jadi dia ni dalam kelompok orang-orang yang mana dibimbangi hampir kepada kehancuran. Fa in ajalahu ay akhadahu bila muhlah ajaluhu ay waqtuhu alladhi yamutu fihi qabla at-taubah khifa alayhi su'ul khatimah. Jadi fa in ajalahu ajaluhu. Maksudnya kalau dipercepatkan ajalnya, dia mati sebelum sempat bertaubat, daripada taubat, daripada niat-niat yang buruk tersebut, dibimbangi dia akan mati dalam keadaan buruk pengakhirannya. Su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Wa huwa mautu bi ghairil iman. Itu mati tanpa iman. Na'udzubillahi minha ya Rabb. Wa baqiya amruhu ay haluhu fi qataril masyiati lillahi ta'ala. Jadi dia urusannya terserah kepada masyiatillah. Insya'a afa anhu wa illa azabah. Betul disebut sini fa insya'a afa anhu wa illa fala. Jadi dia tergantung di atas kehendaknya Allah. Kalau Allah ampunkan dia, alhamdulillah khair. Kalau Allah tidak mau ampunkan dia, na'udzubillah min dzalik. Berat. Betul-betulkan niat kita. Jangan kita rasa nak sangat benda-benda yang macam tu. Dan jangan sibuk sebelum sampai waktunya. Ya. Ini orang panggil nafsu kita ni suka kepada isti'jal. Suka kepada isti'jal. Kenapa? Karena bila kita boleh bercakap, semua benda kita nak bercakap. Nanti orang akan tengok, tahu ini boleh bercakap, nanti balik. Jadi kau boleh sabar. Sabar ni manis. Sabar itu manis. Zaman sekarang, zaman kami dulu alhamdulillah lah, tak ada rakaman. Kalaulah ada rakaman, kadang-kadang ni umur 17 dah bercakap dah. Umur 17 panggil pergi ceramah masjid dah. Mengaji baru setahun, 2 tahun, balik, berceramah. Terbalik meja-meja masjid tu. Tok Imam tenganga, tengok. Sabar sah. Patutnya Tok Imam jangan panggil. Tok Imam suruh pergi mengaji. Bagi duit suruh mengaji. Nampak ni ada potensi ni. Ini budak ni boleh bercakap. Ni nampak cerdik. Apa semua. Bukan panggil mengajak. Bagi duit suruh pergi mengaji. Masjid support. Bagi zakat tiap-tiap tahun.
dekat pelajar ni untuk mengaji. Jangan balik lagi 10 tahun tak habis. Balik nanti duduk masjid kami. Mengajar. Bagi alim orang kampung ni. Baru betul. Ini tidak. Kita pula tumpang pergi rosak anak-anak muda. Panggil mereka sebelum sampai waktunya. Kan tak boleh. Kita bukan nak nafi perlunya kepada da'i, perlunya kepada penceramah. Tak, kita tak nafi kan. Tapi yang perlu sekarang ni kita nak kena lahirkan orang yang boleh nak menghidupkan hati umat ni. Macam mana nak hidup kalau kata yang nak menyampaikan tadi, faqidu syai' la yu'ti. Orang tak ada apa nak bagi apa kepada umat. Betulnya dibimbing dulu. Duduk mengaji dulu. Kemudian bila dah mengaji dah, sampai pada waktunya, InsyaAllah keluar kalau dengan izin tadi ni, barakah. InsyaAllah. Keluar dengan izin barakah. Bila Tok Guru kata keluar, pergi lah. Pergi mengajar. InsyaAllah khair, barakah. Kita tak aktif cakap pun, insyaAllah orang terima. Tok Guru zaman dulu, cakap kan sedap pun. Tapi orang ramai main. Kenapa? Kerana dia bercakap bukan kerana sedap cakap tu. Kerana barakah yang ada pada silsilah pengajian mereka tu. Orang zaman lah cakap sedap, tapi kosong. Mereka ceramah tu, Allah, ayat bunga ni. Bunga pun kalah. Punya ayat tu lagi bunga pada bunga. Bagi kita nak beza ni. Mana tu? Mana yang manis ni? Gula ke ayat dia? Punya manisnya. Tapi bila tengok tentang roh, tak ada roh. Jadi kita nak yang ucapan tadi boleh untuk nak beri ubah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebaikan kepada umat Nabi Muhammad. Baik, wa in wuffiqa lit-taubati qabla hululil ajal wa in wuffiqa bil bina' lil maf'ul ay wujjiha lit-taubah. Kalau dia diberikan taufik oleh Allah Taala untuk dia bertaubat qabla hulul ay qabla intihai'il ajal, sebelum sampai kepada ajalnya, ay muddatil maut, wa adafa ay dhamma ila al-ilmi al-amala, dan kemudian dia gabungkan dengan ilmu tersebut dengan amal, wa tadaraka ma farrata fihi min al-qalal, dan kemudian dia dapatkan kembali apa-apa yang telah dia taksirkan dalam dengan pengajiannya. Boleh? Al-qalal maksudnya apa? Al-fasad fi amri, min al-qalali min al-fasadi fil amri fi amri, itu dengan kerosakan dalam urusan kehidupan pengajiannya sebelum ni. Iltahaqa bil faizin, maka dia akan masuk bersama dengan faizin, dengan kelompok yang pertama. Fa inna taiba min adz-dzambi kaman la dzambalah. Fa sini fa li ta'lil. Ni fa inna taiba, kerana sesungguhnya yang bertaubat itu daripada kesilapan yang dia lakukan, kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak melakukan kesilapan, maksud diampunkan dosanya, kama fil hadis. Jadi kita dah baca dua kelompok. Moga-moga kita menjadi kelompok yang pertama. Dan kalau kita berada di kelompok yang kedua, kita mohon kepada Allah Ta'ala agar kita diampunkan dosa kita. Dan esok insya-Allah kita akan masuk pada kelompok yang ketiga. Ini dah mula masuk dah sebenarnya. Dah mula masuk kepada perbahasan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu berkenaan dengan ilmu. Imam Ghazali memulakan perbahasan dengan ilmu. Kerana ilmu dulu, kita nak kena buat apa, nak kena tuntut ilmu. Awal pagi kena tuntut ilmu dulu, kata Imam Ghazali rahimahullah. Jadi yang kita akan bahaskan pada esok insya-Allah taala. Wallahu taala a'la wa a'la.